Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ya, bertemu kita kembali ke sesi Sembang Santai yang ke-21. Terima kasih kerana meluangkan masa anda bersama kami pada malam ini. Baiklah, sedikit pengenalan mengenai sesi Sembang Santai. Ia merupakan salah satu program anjuran Sisters in Islam. Melalui sesi ini, kami berharap dapat memberi ruang untuk kita berkongsi ilmu, berbincang tentang isu-isu semasa khasnya terkait dengan wacana Islam progresif, keadilan gender, demokrasi, hak asasi manusia, serta isu-isu lain yang memberi impak kepada kehidupan kita. Besar harapan kami agar sesi ini dapat memberi manfaat kepada penonton semua. Okey, pada malam ini, Saudari Huda Ramli akan bersama kita untuk mengupas buku yang bertajuk Islamism dan Islam. Di samping itu, bagi merancakkan lagi diskusi kita pada malam ini, Saudara Muziru Idham akan turut serta sebagai pembicara jemputan. Moderator kita pula pada malam ini adalah Saudara Aizat Samsudin. Oleh itu, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan sesi ini kepada Saudara Aizat. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Ina di atas pengenalan mengenai sesi sembang santai Sisters in Islam sebentar tadi. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua yang sudi untuk menghadiri sesi pada malam ni. Jadi kita akan sesi malam ni sangat santai seperti yang seperti nama ni lah, sembang santai kan. Pada malam ni sesi sembang santai siri ke-21 bedah buku, kita akan bersama dengan Saudari Huda Ramli. Siapa tak kenal dengan Saudari Huda Ramli? Siapa yang mengikuti penulisan beliau di sosial media, di jurnal Sang Pemula dan sebagainya, kenallah Saudari Huda yang agak lantang ataupun sering bercakap mengenai isu Islamisme dan Islam. Baik, jadi pada malam ini Saudari Huda Ramli akan bercakap secara khususnya ataupun mengupas mengenai sebuah buku yang agak menarik, iaitu Islamisme dan Islam. Seolah-olah dua terma ini adalah seakan-akan sama tetapi berbeza secara falsafahnya, secara politiknya yang akan dibentangkan lebih lanjut oleh Saudari Huda. Yang buku ini ditulis oleh Profesor Emeritus Bassam Tibi yang mempunyai latar belakang Syria dan Jerman. Keluarga beliau lahir di Syria, kemudiannya berhijrah ke Jerman. Di atas beberapa faktor dan agak menarik di sini kerana beliau mempunyai latar belakang Arab dan juga hidup dalam masyarakat Barat. Jadi kita tak sabarlah kita nak tengok apa yang beliau cakap mengenai Islamisme dan Islam ini dalam buku beliau. Baik, jadi sebelum kita mulakan, baik saya perkenalkan Saudari Huda. Sedikit bio mengenai Saudari Nur Huda Ramli, merupakan pegawai program di Sisters in Islam. Beliau merupakan graduan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam jurusan Bahasa dan Kesusasteraan Arab, iaitu linguistik lah. Beliau juga adalah penterjemah, aktivis dan penulis yang bergiat dalam lapangan wacana agama, gender dan bahasa. Huda adalah pengasas bersama Jurnal Sang Pemula, sebuah kolektif anak-anak muda yang menggerakkan wacana alternatif untuk kemanusiaan yang lebih baik. Seorang yang percaya bahawa dalam ilmu kebahasaan ada kunci-kunci pembebasan buat perempuan secara khususnya dan kemanusiaan secara amnya. Tu agak menarik ya. Nanti Huda boleh cakap sikitlah mengenai ini, elemen dalam bio ni terjemah tak dalam presentation tu nanti.
Antara tajuk-tajuk artikel beliau di laman Jurnal Sang Pemula adalah sanggahan ke atas dogma-dogma konservatif tentang perempuan, agama dan tabu perempuan melawan, bagaimana elit agama menindas dengan jubah agamanya, dan polemik Islam dan Daulah. Ini lebih dekat dengan apa yang kita nak cakap hari ini, kesalahan fatal Islamis yang mencelakakan umat. Yang terbaru penulisannya ialah Islam Kita dan Rasuah, mana titik notahnya. Telah disiarkan di laman solidaritas.my. Kalau korang berminat nak baca lebih lanjut boleh search lah. Baik, itu adalah sedikit sebanyak bio mengenai pembentang kita pada malam ni. Saya juga ingin membacakan sedikit ringkasan buku Prof. Emeritus Basam TB ni supaya kita ada sedikit pengenalan lah mengenai buku ni. Baik, latar belakangnya sebegini. Walaupun media memberikan tumpuan yang besar terhadap umat Islam dan agama mereka sejak peristiwa tragedi 9/11, hanya sedikit sarjana atau pembuat dasar barat pada hari ini yang mempunyai idea yang jelas mengenai perbezaan antara Islam dan gerakan fundamentalis berasaskan politik yang dikenali sebagai Islamisme. Dalam buku yang amat penting ini, Profesor Emeritus Basam TB, seorang sarjana kanan politik Islam, membuat pembetulan terhadap jurang berbahaya ini dalam pemahaman kita. Beliau mengkaji dan cuba menerangkan sifat sebenar Islamisme contemporary dan bagaimana ia berbeza sama sekali dengan kepercayaan dan agama Islam itu sendiri. Berdasarkan kajian di 20 negara Islam selama 3 dekad, Profesor Basam Bibi menggambarkan Islamisme sebagai ideologi politik yang diasaskan pada versi undang-undang Islam yang dicipta dan direka semula. Dalam bab-bab yang berasingan yang dikhaskan untuk menerangkan ciri-ciri utama Islamisme ni, beliau juga membincangkan visi Islamis mengenai pemerintahan dan takbir urus negara, perihal pemusatan antisemitisme dalam ideologi Islamis, ketidaksesuaian Islamisme dengan demokrasi, penciptaan semula konsep jihadisme sebagai keganasan, tradisi undang-undang syariah rekaan dijadikan sebagai perlembagaan negara dan macam-macam lagi lah. Pada bab kesimpulan, Profesor Basam TB menerapkan unsur-unsur teori Hannah Arendt, seorang political scientist juga filosofer lah, untuk mengenal pasti Islamisme ni sebagai ideologi totalitarian. Baik, itu adalah sedikit sebanyak ringkasan. Kita akan pergi lebih lanjut semasa pembentangan Saudari Huda sebentar nanti. Sebelum kita mula, saya ingin mengingatkan kepada semua penonton kita di Zoom dan di Facebook untuk terus untuk selain mendengar, sila jangan malu, jangan segan, tanyakan soalan dan ataupun komentar kepada kita. Yang Zoom boleh menggunakan saluran chat ataupun boleh raise hand dekat sini, boleh guna audio, unmute yourself, lepas tu boleh bercakap untuk tanya soalan ataupun komen. Manakala penonton di Facebook boleh menggunakan saluran komentar dan kita akan bawakan soalan tersebut di Zoom. Jadi untuk meneruskan perbincangan pada malam ini, tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput Saudari Nurhuda Ramli. Terima kasih Aizat atas pengenalan. Saya share skrin dulu. Cakap lagi sekali Uda, kurang jelas. Dengar tak? Dengar tak? Boleh. Ya, dengar. Okey. Sekejap share dulu. Di skrin tu awak nampak PowerPoint yang besar ke atau? Besar, jelas. Alright, okay. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua penonton Sembang Santai pada malam ini. Selalunya
saya akan menjadi pembicara, tetapi hari ini kena jadi narasumber lah untuk membedah tajuk Islamism and Islam yang telah ditulis oleh Profesor Emeritus Dr. Bassam PB. Baik, buku ini saya kena ceritakan dulu serba sedikit supaya kita tahu bagaimana hendak mengambil bagaimana kita hendak mengambil sisi pandang apabila membaca buku ini. Buku ini kalau orang yang tidak kenal Islamis, tidak kenal gerakan Islamisme secara maksudnya berhadapan dengan mereka dan ataupun pernah mempunyai pengalaman bersama dengan gerakan-gerakan Islam, mungkin agak sukar untuk menghadam apa yang Profesor Bassam PB cuba bawakan, kerana dalam buku ini dia agak berselirat sedikit bagaimana dia hendak bercerita tentang apa itu Islamisme dan perbezaan antara Islam dan Islamisme. Tetapi baiknya buku ini adalah dia memberikan kita satu pemetaan awal lah bagaimana kita nak kenal Islamisme dan Islam, bagaimana kita nak mengenal Islamisme. Okey, saya tanpa membuang masa teruskan dengan next slide. Baik, kenapa Islamisme? Ada orang cakap dengan saya, dia kata macam ni, Huda, Islamisme dah tak relevan untuk dibicarakan lagi. Sebab ini adalah cerita macam cerita lama. Islamis telah berubah dan menjadi kita kata berubah fasa menjadi post-Islamisme ataupun post-Islamis punya cara bergerak. Tetapi saya sangat percaya bahawa kenapa kita sukar untuk menangani persoalan ini adalah kerana kita tidak ada usaha untuk membedahnya dan cuba merungkai persoalan ini dahulu. Sebab itu saya fikir titik permulaan bagaimana untuk kita menangani ataupun kalau tidak pun menangani, untuk kita berdialog secara lebih baik dan jitu dalam hal menyanggah Islamisme ini adalah dengan kita mula membedah dahulu karya-karya yang menceritakan pemetaan cara fikir Islamisme ataupun ideologi Islamisme. Baik, so poin saya pertama kat sini, Islamisme jarang dibedah, that's why we need to talk about it. Yang kedua, kerana Islamisme sebenarnya telah memberi pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita semua, especially di Malaysia. Ia telah mempengaruhi politik kita, ia telah mempengaruhi polisi dan amalan pentadbiran kita di Malaysia, dan sebenarnya ia telah memberi kesan yang besar atau mempunyai pengaruh yang besar dalam fabrik sosial kita, bagaimana kita melihat ataupun bagaimana sesama umat Islam berinteraksi dengan orang bukan Islam dalam masyarakat itu sendiri. Ada kesan daripada pengaruh dogma ataupun doktrin Islamisme itu secara tidak sedar. Baik, seterusnya kita ada masalah takfir dan diskriminasi orientasi keislaman yang berbeza daripada mainstream. Contohnya seperti minoriti agama seperti Syiah dan lain-lain, ataupun yang mungkin tak sama dengan yang mainstream ni, macam contoh kalau sister-sister Islam sendiri dilabelkan sebagai sesat, okay? Dan mereka ini kita kata siapa yang berlainan dengan aliran yang mainstream ini, orientasi yang mainstream ini, akan digelar kafir, murtad dan sesat. Dan ada kita kata instrumen negara untuk mengenakan impose that sanction itulah. Baik, lepas tu ada berlaku pempolitikan agama yang sangat berleluasa yang kita lihat pada hari ini. Kita lihat bagaimana Parti Islam Malaysia PAS itu sangat mendominasi dalam membawa keislaman ke ranah politik, tapi dengan cara yang sangat tidak inklusif, yang sangat eksklusivis. Dan kerana itu kita kena bicara tentang ideologi Islamisme. Dan kita melihat juga kepada double standard treatment terhadap non-Muslim itu. Dan double standard treatment terhadap non-Muslim itu tidak hanya pada undang-undang sahaja. Kalau di undang-undang itu
apa-apa sahaja yang melibatkan pertelingkahan ataupun perebutan hak antara orang Islam dan orang bukan Islam, sudah semestinya orang bukan Islam tidak dapat haknya yang sepatutnya, kerana orang Islam telah berada di bawah payung ataupun di bawah governance of mahkamah syariah, undang-undang syariah. Jadi kat situ ada berlaku double standard terhadap non-Muslim secara tidak langsung. Tetapi dalam amalan harian kita sendiri pun sebenarnya ada double standard tu, sebab kita melihat non-Muslim adalah sebagai orang yang tak sama level sebagai orang Islam. Jadi akan ada berlaku stigma-stigma dan juga kata-kata yang kita akan melihat, oh kau bukan Islam. Jadi kata mereka itu tidak dianggap dengan serius oleh orang-orang Islam. Itu cara bagaimana Islamisme mempolarisasikan cara masyarakat berhadapan dengan ahli-ahlinya. Setelah itu, kefahaman tentang Islam telah didominasi oleh kefahaman Islam politik. Ini yang saya fikir satu kerisauan, kerana hari ini apabila kita hendak berbicara tentang Islam ataupun cara fikir yang agak berbeza daripada orientasi keislaman yang mainstream, kita akan terus dilabel sesat, kafir, murtad dan sebagainya. Sedangkan mereka itu hanyalah sebahagian sahaja daripada ataupun sejenis sahaja daripada orientasi keislaman yang ada, tetapi disebabkan mereka klaim bahawa mereka ini adalah orang yang mereka klaim bahawa mereka inilah yang mewakili Islam sebenarnya. Dan apa-apa sahaja yang mencanggahi mereka itu dikonsider sebagai orang yang tidak cukup Islamnya, tidak cukup ialah dengan sesat dan sebagainya. Jadi ini kefahaman Islam politik. Nanti kita akan tengok kenapa dia jadi begitu. Tetapi yang paling pentingnya, satu perkara yang kita boleh kenal Islamis ini adalah dia membolot semua jenama Islam itu pada diri mereka. Sebab itu apa yang Bassam Tibi kata dalam bukunya adalah cara ini adalah cara yang paling ampuh untuk menutup pengkritik daripada bersuara mengkritik mereka, kerana dengan jenama Islam yang mereka klaim itu menyebabkan mereka senang mendismiss atau senang dismiss pengkritik mereka, kerana dengan alasan ini adalah kritikan terhadap Islam, bukan kritikan terhadap Islamis. Jadi sebab itu usaha ini patut dilakukan dan mereka patut dilondehkan. Baik, sekilas tentang Bassam Tibi dan Islamism dan Islam. Saya telah jelaskan secara ringkas bagaimana buku ini patut dipandang. Ia adalah pemetaan awal tentang ideologi dan gerakan Islamisme. Tadi Aizat telah terangkan Bassam Tibi adalah seorang sarjana dalam Islam dan politik. Dan basically yang paling penting sebenarnya buku ini menerangkan bagaimana perjalanan Bassam sebagai seorang scholar yang telah mengkaji Islamisme selama lebih daripada beberapa dekad. Jadi dia bukanlah satu hasil tulisan yang datang daripada pemerhatian yang sepele-sepele. Tak, memang ada berlaku engagement dengan Islamis, ada berlaku engagement dengan masyarakat Islam di pelbagai tempat. Okey. Nah, kita pergi kepada the crux of the topic. Apa itu Islamisme? Islamisme yang pertama, mereka beriman dengan din wa daulah. Din wa daulah ini adalah agama dan negara. Apa maksud dia? Agama dan negara bermakna bahawa negara itu tidak boleh dipisahkan daripada agama. Dan ini membawa kepada agama mesti didirikan dalam negara. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kuasaan. Justru daripada din wa daulah tadi ini, din wa daulah ni maksudnya macam ni. Kalau baca buku Fathiyah kan, Madza ya'ni intima'i lil Islam, apa artinya saya memeluk Islam itu, fasa akhir dalam apa artinya saya memeluk Islam itu, saya hendaklah mendirikan Islam pada negara. Dan pendirian Islam pada negara itu adalah dengan orang Islam sebagai pemegang kekuasaan. Dan yang kedua adalah manifestasinya kepada pelaksanaan undang-undang syariah.
yang kita akan perhatikan nanti undang-undang syariah itu apa permasalahannya nanti. Baik, daripada situ kita dapat melihat bahawa kefahaman agama yang dipegang atau yang dipegang oleh Islam ini sebenarnya berorientasikan kekuasaan dan ia adalah bersifat politikal. Maksudnya agama adalah bertujuan untuk kekuasaan politik. Tetapi mereka beriman bahawa kekuasaan politik ini bermakna adalah kekuasaan politik untuk Tuhan. Jadi tanggungjawab Muslim meletakkan kekuasaan ke atas manusia itu adalah mesti diberikan kepada Tuhan dan manifestasinya adalah dengan orang Islam berada di kekuasaan dan undang-undang Islam dilaksanakan di dalam negara. Baik. Yang ketiga, poin yang paling penting Bassam menceritakan adalah Islamisme ini bukan revivalisme Islam. Revivalisme Islam ni maksudnya adalah membangkit, kita kata kebangkitan semula Islam. Revivalisme ni literally hanya membangkitkan semula Islam yang telah ada. Okay? Macam dia kata Al-Afghani itu adalah revivalist. Maksudnya dia menyeru kepada Islam supaya dibangkitkan semula. Tetapi Islamisme membawa kepada satu fasa lain, iaitu mereka mencipta semula satu imajinasi tentang Islam dan mereka mencipta semula satu imajinasi tentang tradisi Islam itu sendiri. Bagaimana khilafah itu ataupun kita kata Islamic world order itu berasaskan kepada Islam memegang kekuasaan dunia. Dan mereka melihat empire-empire Islam itu adalah manifestation of kekuasaan Islam. Sedangkan ia tidak sebegitu. Jadi apa yang terjadi pada tingkat Islamisme itu adalah Islamisme mencipta satu seolah-olah macam meromantisasikan zaman kegemilangan Islam dan daripada mereka daripada romantisasi tersebut apa yang terjadi adalah mereka memikirkan bahawa Islam ini hanya akan gemilang apabila Islam berada di puncak kuasa dan sebab itu kuasa tidak apabila mereka merujuk balik kepada zaman kegemilangan Islam itu ada empire-empirenya. Jadi mereka menginginkan bahawa puncak kuasa tu maksudnya Islam berkuasa di semua tempat dan mencipta satu ummah yang kuat. Dan ummah yang dimaksudkan dalam konotasi Islamisme adalah ummah sebagai identiti politik, bukan ummah sebagai satu umat yang mempunyai ikatan agama yang menyatukan manusia di bawahnya. Kadar itu tidak, tetapi dia lebih daripada itu. Ummah yang bersatu di bawah panji Islam dan bersama-sama menegakkan undang-undang Tuhan di atas muka bumi. Alright. Dan kemudian Islamisme juga adalah sebenarnya dalam Islamisme itu dia adalah manifestasi kepada desekularisasi dan pensyariahan Islam. Apa maksud desekularisasi? Okey, kita kena faham bahawa Islamisme ini lahir ketika zaman penjajahan, zaman kolonialisme masih lagi berlaku pada tahun awal 1920-an. Pada tahun 1920-an. Baik, daripada situ negara-negara Islam ataupun wilayah umat Islam masih dijajah oleh, kalau dalam konteks Mesir pada masa itu masih dijajah oleh British dan berkebetulan pula Mesir pula bersebelahan dengan Palestin. Jadi ada nanti kaitan antara kaitan anti-Semitism versi Islamis dengan projek ataupun ideologi Islamisme. Baik, desekularisasi maksudnya apa? Desekularisasi maksudnya macam ni. Islamis memandang bahawa di sekeliling mereka itu, ni di Mesir ya, dalam keadaan Al-Azhar mempunyai tradisi keilmuan Islam yang sangat rencam, mereka melihat bahawa keliling mereka itu tidak cukup Islam. Okay, dalam keadaan Al-Azhar itu masih berdiri tegak. Jadi tidak cukup Islam, maka kita kena Islamkan. So proses desekularisasi adalah
sebenarnya reaksi kepada penjajahan yang membawa anasir-anasir quote-unquote anasir barat untuk memodernkan masyarakat Muslim, maka desekularisasi adalah untuk menyahkan apa-apa sahaja unsur yang dibawa oleh barat, termasuklah demokrasi, modernity dan sebagainya. It's basically Islamisme adalah reaksi ataupun manifestation of rejection of modernity. Walaupun mereka ini memakai pakaian-pakaian yang moden, tetapi idea dan apa yang mereka percaya itu sebenarnya menolak kepada falsafah ataupun perkara-perkara yang baik yang daripada modernity itu, demokrasi dan sebagainya. Baik, syariatization of Islam. Apa yang dimaksudkan oleh Bassam TV di sini adalah Islam dikecilkan daripada satu gagasan yang besar tentang etika dan nilai kemanusiaan yang membebaskan manusia daripada pelbagai belenggu-belenggu yang merenggut kemanusiaan mereka itu kepada hanya sebatas undang-undang dan kekuasaan agama. Itu yang dimaksudkan dengan syariatization of Islam. Jadinya daripada situ mereka berfokus kepada mentotalkan semua undang-undang dalam negara mesti berasaskan kepada sumber Islam. Itu katanya lah. Okay? Itu yang mereka gambarkan. Baik, jadi fokusnya adalah kepada legal. Nanti kita akan panjang kali perbincangan bagaimana Islamis memang bergerak dalam ranah undang-undang dan juga mengubah perlembagaan. Baik, ia politikal tapi menyebar dalam ranah kultural. Kenapa saya katakan begitu? Kerana dalam maratib amal yang dalam fatihahkan tadi tu, Islam pada diri, Islam pada keluarga, Islam pada gerakan dan sebagainya. Nah, ia bersifat peribadi ya. Dan daripada peribadi itu dia satukan individu-individu tadi supaya menggerakkan satu kerja amal Islami untuk menuju kepada negara Islam. Sebab itu walaupun ia politikal tetapi ia menyebar secara meluas dengan gerak kerja yang sangat tersusun dan begitu sabar dilakukan berpuluh-puluh tahun sampai sekarang dalam ranah kultural, maksudnya dalam ranah sosial kita. Usrah itu adalah dia punya macam mana pengkaderan dilakukan, macam mana indoktrinasi dilakukan, itu berada di mana-mana tempat di kampus berlaku, di masjid berlaku dan di mana-mana tempat sahaja. Dan sekarang ni kita melihat juga usrah-usrah ini juga berlaku di sekolah-sekolah. Dan biasanya mereka ni bergerak secara macam mana? Secara senyap-senyap. Sebab itu ada satu nanti falsafah mereka ini adalah sir wa hazar, berjaga-jaga dan kerahsiaan. Baik. Kita pergi pada yang sebelah pula. Baik, ideologi Islamisme ini secara ringkasnya boleh dilihat kepada titik-titik penting inilah. Pertama, mentafsir Islam sebagai nizam Islami. Nizam Islami ini maksudnya Islamic World Order ataupun Islamic Order. Mereka percaya bahawa tata dan sistem mengatur negara itu adalah diwahyukan oleh Allah. Kerana mereka beriman bahawa macam tadi saya cerita tadi, bahawa mereka beriman bahawa dalam negara tidak boleh manusia yang menguasai tempat kekuasaan itu, ia mesti dikuasai oleh Tuhan melalui pelaksanaan apa yang disyariatkan dalam kitab Quran dan juga sunnah Nabi, dan ini yang dipanggil sebagai hakimiyat Allah. Dan kalau kita perhatikan ya, hakimiyat Allah ni, ini bukan benda yang rahsia. Hatta tadi saya check pun ada kita kata ahli politik atau MP PAS menceritakan tentang hakimiyat Allah ni, apa syarat-syarat gerakan Islam mesti beriman dengan hakimiyat Allah dan sebagainya. Baik, yang kedua, yang paling penting, ini saya kira boleh menceritakan kepada kita kenapa kalau berkait dengan Palestin, yang akan terlebih bunyi ni geng-geng Islamis. Okay?
Kerana dalam ideologi Islamisme itu ada persepsi memang diindoktrinasikan, persepsi konspirasi Yahudi sebagai musuh utama Islam, dan memang diajar bahawa antara Islam dan Yahudi ni ada wujudnya perang kosmik antara mereka. Maksudnya perang tu perang yang abadi, dan sebagaimana yang saya Qutb sebut dalam Ma'rakatuna Ma'al Yahud tu, apa kita panggil our fight against the Jews, itu mereka saya Qutb sebut bahawa tidaklah mereka Yahudi dan Islam itu berperang hanya kerana pertembungan disebabkan perbezaan apa benda, ada cakap ekonomi atau something like that, tetapi ia adalah disebabkan perbezaan akidah. Dan ideologi ini menyerap pada keseluruhan ajaran Islamisme dengan sangat rencamnya, sehingga kan kalau kita tengok macam mana naratif-naratif Islamis menceritakan tentang Yahudi itu macam seolah-olah macam ada contempt ataupun dendam yang sangat besar. Dan saya harus peringatkan juga bahawa bagaimana datang idea konspirasi Yahudi ini, sebenarnya kalau kita telusur balik sejarah bagaimana Palestin itu sudah berhadapan dengan konflik kebanjiran pendatang-pendatang Yahudi pada tahun sebelum negara Israel itu wujud, sudah ada berlaku kebanjiran pendatang Yahudi, dan disebabkan itu berlaku marginalisasi ataupun peminggiran orang-orang Palestin secara tidak langsung, berlaku pemiskinan dan sebagainya. Jadi kemarahan itu menyebabkan Hassan al-Banna ke depan dan memanggil orang-orang Islam atau menyuruh orang Islam supaya bangun untuk mempertahankan Al-Aqsa. Jadi kalau kita melihat bagaimana Islamis melihat isu Palestin, kita akan nampak bahawa isu Palestin akan diletakkan pada titik pusat ini adalah berkisar tentang akidah, bukan human rights, bukan violation of human rights. Tetapi menariknya pada hari ini dia sudah jadi agak evolve daripada yang biasa. Dan kalau tengok ada sebahagian organisasi Islamis sudah bergerak daripada idea bahawa bergerak daripada ini adalah tentang akidah, sudah bergerak kepada bahasa-bahasa human rights dan sebagainya. Tetapi anda dapat lihat bagaimana fokus mereka itu still masih lagi tersangkut ataupun kita kata terlalu besar kepada isu konflik Palestin-Israel, tetapi di tempat-tempat lain atau di negara-negara lain itu perhatiannya tidak sebesar di Palestin dan di Palestin. Jadi sebenarnya dalam jiwa mereka Palestin itu memang is the central in the Islamism ideology. It cannot be, dia tak boleh disamakan dengan isu-isu lain, dia tak boleh disamakan dengan isu pembantaian rakyat Rohingya, dia tak boleh disamakan dengan pembantaian rakyat Afghanistan oleh Taliban, dia tidak boleh disamakan dengan pembantaian orang-orang Islam di tempat lain. Itu secara core bagaimana Islamisme melihat Yahudi. Dan yang seterusnya, ideologi Islamisme ini dalam buku Bassam TV tidak menceritakan tentang identiti Muslim sahih, tapi saya fikir ia harus dimasukkan. Okey, identiti Muslim sahih ini macam saya sebut tadi, bagaimana Islamisme mengindoktrinasi identiti Islam ini adalah menekankan daripada awal bahawa saya mesti menjadilah Muslim yang sahih. Dan Muslim yang sahih ini maksudnya adalah mesti benar daripada sudut akidah, dari sudut ibadah dan sebagainya. Baik, secara tidak langsung dengan identiti Muslim sahih ini, dia memberi lagi satu gambaran bahawa ada identiti Muslim yang tidak sahih. Ada identiti Muslim lain yang tak cukup Islamnya. Dan di sini bagaimana polarisasi ataupun dikotomi antara sesama Muslim itu berlaku. Dan ditambah lagi dengan berbagai istilah yang digunakan seperti tamayuz. Tamayuz ni maksudnya kita mestilah membezakan antara kita ni dengan orang bukan jemaah. Okay? So, daripada identiti Muslim sahih ini juga, bagaimana tercipta satu lagi
bagaimana tercipta daripada situ cara memandang Muslim lain itu tidak cukup Islam, tak tepat Islam dia, dan senang jatuh ke tempat ke label-label liberal, sekular dan juga sesat dan sebagainya. Baik, yang seterusnya adalah jihadiyah. Jihadiyah ini adalah saya kata jihad yang difahami oleh Islamisme itu tidaklah jihad seperti mana in a traditional sense, bukan seperti bagaimana zaman Nabi sehinggalah ke zaman empire kegemilangan Islam, kerana jihad yang difahami oleh tradisi itu adalah sekadar warfare untuk perluasan empire Islam, kerana that's the way how the civilization ataupun one empire actually expand orang punya empire. That's actually how the traditional society punya politics work. Tetapi dalam konteks Islamisme, Al-Banna dan juga Qutb itu extend jihad adalah sebagai satu cara yang paling mulia untuk meluaskan kekuasaan Islam. Kalau yang in a traditional sense tadi itu adalah lebih kepada empire kerajaan tersebut, bukannya untuk memperluaskan kekuasaan yang melihat Islam itu sebagai di puncak kuasa, tidak. Tetapi Islamisme dia tidak begitu. Islamisme melihat bahawa jihad adalah cara untuk merealisasikan bagaimana meletakkan Islam sebagai kekuasaan negara. Dan nanti kita akan tengok bagaimana ia menjadi dua manifestasi yang berbeza. Baik Islamis, bagaimana nanti dia memberi kesan kepada bagaimana Islamis institusi menyokong kepada Islamis militan. Baik, yang seterusnya, yang ni saya tak nampak ni. Tapi saya fikir ia adalah lebih kepada seruan kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik, seruan kepada Al-Quran dan Sunnah kat sini dia lebih kepada panggilan-panggilan yang seperti Al-Islam huwal hal. Islam itu adalah sebagai solusi. Kita hendaklah balik semula kepada Quran dan Sunnah, dan apa yang dimaksudkan oleh mereka itu adalah balik semula kepada Quran dan Sunnah yang difahami dengan tafsiran yang sangat literalis dan juga konservatif. Dia tidaklah tafsiran yang sebenarnya sudah diulang fikir di pembaharuan zaman dan konteks, dan sebenarnya perkara ini telah diusahakan untuk dibantah dengan sangat baik oleh Khalil Abdul Karim untuk membantah apa yang dianggap oleh golongan Islamis ini bahawa Islam itu adalah kekal, dan Khalil Abdul Karim cuba untuk merungkai kesalahan vital bagaimana Islamisme berfikir tentang keislaman. Baik, dalam buku ini Bassam menceritakan ada dua jenis Islamis. Yang pertama, yang satu perkara yang kita kena harus tahu adalah Islamis adalah gerakan Islamisme dan juga gerakan Islam, gerakan Islamis adalah satu gerakan yang merintasi sempadan negara. Ia adalah transnasional kerana mereka percaya kepada ukhuwah Islamiyah itu. Dan ummah Islamiyah tadi, ummah Islamiyah macam saya cerita tadi, ia tidaklah sekadar ummah yang bersatu di bawah satu agama, tidak. Tetapi dia lebih kepada ummah yang bergerak secara politik, menguasai dunia secara politik, membawa panji agama untuk meletakkan agama di puncak kekuasaan. Itu yang diinginkan, yang diimpikan oleh Islamis. Nah, kenapa gerakan merentasi sempadan negara ini adalah penting untuk kita tahu? Kerana ia menjelaskan kepada kita bagaimana apabila Taliban naik ke kekuasaan di Afghanistan, itu disambut baik oleh rata-rata Islamis di seluruh dunia. Walaupun Islamis yang menyokong mereka itu bukanlah Islamis yang bergerak dengan jalan militan atau bergerak dengan jalan perang. Tetapi sokongan itu tetap ada kerana atas dasar ukhuwah Islamiyah gerakan Islam ini tadi.
juga kerana mereka percaya bahawa mereka memegang visi yang sama. Baik, dalam buku ini Bassam menjelaskan ada dua jenis Islamis. Yang pertama Islamis jihadis. Mereka ini bergerak dengan warfare ataupun kata cara perang, dan cara perang ni sebenarnya perang sepatutnya dilihat sebagai, kalau perang ini tidak boleh dilihat dalam konteks agama lagi. Perang mesti dilihat dalam konteks sosiopolitik dan juga apa kita kata disiplin sains politik dan hubungan antarabangsa dan juga undang-undang antarabangsa. Tetapi dalam konteks Islamisme internalize bahawa perang itu adalah jihad paling tinggi dalam Islam. Justru mati syahid itu sentiasa diperbesar-besarkan dan dianggap sebagai mati yang paling mulia. Jadi tidak hairan kalau kita melihat ramai simpatisan di Malaysia ini kepada gerakan-gerakan Islamis militan di luar sana. Walaupun mungkin mereka tidak bergerak secara militan dan tidak menyokong tindakan ganas, tetapi mereka tetap simpati ataupun tetap menyokong apa yang dilakukan oleh jihadis-jihadis ini, kerana jihadis ini bergerak ataupun melakukan perbuatan tersebut untuk menegakkan Islam. Sebab itu ada kita kata sebab itu kita sukar melihat Islamis untuk bersikap tegas terhadap perbuatan kekerasan dan juga keganasan. Kemudian ada jenis yang kedua, ini yang paling penting. Kerana di Malaysia kita tidak ada Islamis jihadis yang ramai ataupun Islamis jihadis yang bergerak dengan cara militan. Tetapi kita ada banyak Islamis yang bergerak secara institusi yang dipanggil sebagai Islamis institusi ataupun institutional Islamis. Mereka ini bergerak dalam ranah demokrasi secara demokratik, berpartisipasi dalam ruang demokrasi, masuk ke dalam pilihan raya dan bergerak secara demokratik lah. Nah, disebabkan mereka ini bergerak secara demokratik, mereka menggunakan ruang kebebasan yang ada untuk menyebarkan fahaman mereka tentang Islam dan menggunakan peluang ini untuk mempengaruhi publik agar menerima mereka dan juga memeluk dogma-dogma yang telah diindoktrinasikan oleh Islamis. Tetapi di sisi lain, satu perkara yang saya fikir, of course benda ni tabu lah ataupun benda ni macam seolah macam mengata kan. Tetapi memang mereka melakukan iham. Iham ni adalah kita panggil double speak ya. Kita kata iham ni sebagai satu manipulasi. Double speak maksudnya macam ni, depan cakap lain, belakang cakap lain. Ni dah biasa. Kalau siapa yang selalu deal dengan Islamis dalam tempat yang they can be progressive progressive and liberal human rights advocates at your place, but maybe somewhere else they can be something else. Okay? Kerana apa? Kerana mereka tujuannya adalah untuk infiltrate organisasi-organisasi dan juga ranah dan ruang yang ada di publik itu supaya dapat mempengaruhi polisi dan apa sahaja yang membawa kepada agenda mereka itu dapat direalisasikan lah. Right? Pergi pada yang sebelah. Nah, hakimiat Allah. Hakimiat Allah secara ringkasnya adalah agama mesti ditegakkan pada negara ataupun kita panggil sebagai siadat al-Islam, ketuanan Islam. Ketuanan Islam ni memang jelas ada dalam tempat kita. Kekuasaan negara ada, okey, ini apa yang mereka fahami ya. Kekuasaan negara adalah berpandu kepada wahyu Tuhan. Wajib berpandu kepada wahyu Tuhan, bukan akal dan nafsu manusia. Mereka melihat manusia ini adalah satu makhluk yang tak layak sebenarnya untuk memerintah dunia Tuhan ini kalau tidak dipandu oleh wahyu. Right? Mereka sangat memusuhi akal dan nafsu manusia kerana mereka ia lebih rendah daripada wahyu Tuhan. Kemudian pelaksanaan undang-undang dan perlembagaan Islam. Sebab itu kita melihat Islamis banyak bergerak dalam ranah penggubalan undang-undang ataupun banyak bergerak dalam undang-undang. Dan di Malaysia malangnya cara kita beragama
sebenarnya banyak juga dipengaruhi oleh pengamal undang-undang yang Islamis ini. Sebab itu dikotomi antara Islam dan bukan Islam dalam undang-undang itu sangat terlalu jelas. Dan diskriminasi itu tidak dipandang sebagai diskriminasi, tetapi adalah sesuatu yang kita kata yang pantas berlaku ataupun sepatutnya berlaku kerana this is what Islam is supposed to be. I don't care if your rights is being violated. You are not being violated if it is not according to Islam. Okay? Pemimpin mesti dipilih daripada kalangan orang Islam. Ini memang doktrinnya. Sebab itu kalau kita tengok dalam PRU yang lepas, ada seruan-seruan ataupun kempen untuk memilih pemimpin Muslim berwibawa. Dan ada dalam kempen tersebut seruan-seruan untuk memburuk-burukkan orang-orang yang tidak senada dengan mereka ataupun pemimpin non-Muslim yang tidak mengikut acuan mereka. Dan seseorang Muslim belum cukup Islamnya apabila dia tidak beriman dengan negara Islam. Baik, ini agak menarik kerana sebenarnya perkara ini masih lagi diimani. Dr. Mu'taz Al-Khatib, seorang sarjana dari Qatar, ada menceritakan bagaimana pengalaman beliau dengan Rashid Ghannouchi apabila dia bertanya kepada Rashid Ghannouchi, kalaulah seseorang itu melakukan cukup puasa, solat dan zakatnya dan melakukan haji kalau tak silap saya, tetapi tidak beriman dengan Islam dan negara ataupun din wa daulah, adakah Islamnya itu kurang? Ditanyakan kepada Rashid Ghannouchi. Rashid Ghannouchi kata, ya, Islamnya kurang. Nah, di situ titik kritik yang telah dilakukan oleh Dr. Mu'taz kerana bercanggah dengan kenyataan daripada Nabi ataupun hadis Nabi yang menyatakan bahawa apabila seorang itu mengucap syahadah, melakukan salat 5 waktu, menunaikan zakat dan menunaikan haji apabila dia mampu, maka layak baginya untuk masuk syurga. Nah, di sini titik kritiknya kerana Islamis memandang itu tidak cukup Islam. Sedangkan hadis Nabi itu jelas menyatakan bahawa Islamnya itu lengkap. Tidak bermasalah, tidak dikatakan, oh kerana dia tidak beriman dengan kenegaraan Islam, maka dia tidak layak masuk syurga. Tetapi pada Islamis, Islamnya kurang. Okay? Kemudian, manifestasi hakimat Allah itu adalah kuasa negara mesti dipegang oleh Islamis. Sebab itu anda akan melihat kenapa Islamis tidak melepaskan kuasaan kepada orang lain. Maksudnya dia buat kerja-kerja dakwah sahaja di bawah, tapi orang di atas ni dia tak lepaskan kepada dia tidak apa ya kita kata, dia tidak meletakkan kepercayaan ataupun meletakkan pengaruh undi dan kuasa itu kepada orang selain daripada ahli mereka. Kerana mereka percaya bahawa mereka lah penganut Islam yang paling benar, dan disebabkan itu maka mereka sahaja yang paling mampu untuk menegakkan Islam dalam negara. Sebab itu kalau anda tengok bagaimana PAS itu bergerak, mereka memang nak pegang kekuasaan kerana mereka percaya bahawa mereka lah yang paling layak memerintah. Isunya adalah mereka itu paling layak memerintah. Dan ini sebenarnya berlaku juga di parti-parti lain. Macam contoh di Amanah itu, kita ada Amanah itu ada juga ahli-ahli daripada ataupun bergabung dengan Ikram kan. Sebenarnya kalau kita faham modus operandi ini, kita faham kenapa mereka banyak memasukkan orang-orang ahli mereka dalam banyak ruang-ruang politik. So kita pergi pada next. Apa yang saya cerita pada malam ini mungkin akan menyebabkan orang marah. Tapi hakikatnya inilah kenapa Islamisme wajib dibicarakan, kerana mereka memang ada isunya dengan bagaimana kita hendak menggerakkan negara ini kepada satu masyarakat yang lebih sivil, masyarakat yang lebih merangkul hak kemanusiaan semua orang, dan kita berhadapan dengan pelbagai masalah kekangan, diskriminasi dan sebagainya. Baik, Islamisme dan demokrasi
Bassam TV menceritakan bahawa Islamisme menolak falsafah demokrasi yang merangkul kepelbagaian dalam ranah bersuara dan hak kemanusiaan kerana ia bercanggah dengan hakimiat Allah tadi. Mereka percaya bahawa apabila demokrasi itu semula seolah kita mengangkat suara manusia melebihi suara Tuhan. Itu yang mereka percaya. Dan kalau Islamis institusi tadi, yang menariknya adalah mereka menggunakan demokrasi sebagai alat untuk mendapatkan kuasa dan mempengaruhi publik untuk menerima agenda mereka. Sebab tu anda tidak akan pelik apabila Islamis sendiri memperjuangkan kebebasan bersuara. Tetapi nanti bila berada di atas, kebebasan bersuara itu akan dibungkamkan kerana akhirnya mereka percaya bahawa yang ultimate itu adalah kekuasaan Tuhan. Yang mereka percaya bahawa mereka lah pemegang mandatnya, ke orang lain itu does not matter. Right? So, permasalahan Islamisme. Baik, permasalahan Islamisme yang pertama, identiti keislaman yang monolitik. Orang yang tidak beriman dengan agama dan negara dianggap tidak sempurna, yang pertama. Yang kedua, kenapa dia monolitik? Maksudnya macam ni, mereka melihat Islam itu sebagai umat yang satu dengan cara percaya Islam yang satu. Sebab itu saya cakap tadi mereka terputus daripada tradisi, kerana dalam tradisi Islam itu ada pelbagai orientasi dan juga pemikiran yang sangat rencam, tetapi dalam kepala Islamis mereka hanya memandang bahawa umat Islam ni cuma satu jenis sahaja. Jadi kalau ada orientasi-orientasi lain yang mereka rasa macam kurang Islamnya, memang senang nak kena label dengan kafir, sesat dan murtad dan sebagainya. Kemudian kedua, menolak tafsiran-tafsiran teks agama dalam tradisi intelektual Islam dengan perlabelan liberal dan sekular. Ini memang berlaku ya. Contoh macam apa yang berlaku di Mesir sendiri, Islamis memang menentang keras fatwa-fatwa. Ada kes-kes mereka menentang keras fatwa-fatwa tentang kenegaraan daripada ulama Azhar sendiri. Jadi agak menariklah, sebab kalau mereka ini mendakwa mereka paling Islam, tak sepatutnya mereka mengabaikan sisi intelektual Islam yang sangat saya kira adalah sebahagian yang essence ataupun inti penting keislaman seseorang itu. Baik, Islamis memegang tafsiran teks yang literal dan konservatif dan mengangkatnya ke taraf akidah. Sebab itu apabila kita mendatangkan tafsiran-tafsiran lain, walaupun tafsiran itu berdasarkan teks yang sahih, tafsiran itu lebih kena dengan maslahat, mereka sukar untuk menerimanya dan senang melabelkannya ia sebagai sesuatu yang sesat, kerana mereka telah mengangkat apa sahaja pandangan tentang keislaman yang mereka ada itu ke taraf akidah. Baik, apa-apa pandangan berbeza agama yang tidak diimaninya akan dicop sebagai apa-apa pandangan yang berbeza dalam agama yang tidak diimaninya akan dicop sebagai sesat dan tidak Islami. Kemudian identiti Muslim sahih menghalalkan penyesatan dan diskriminasi terhadap Muslim yang tidak sahih atau yang kurang sahih itu. Dan juga kepada orang bukan Islam. Mereka menganggap diskriminasi pada orang bukan Islam itu bukan satu masalah besar, kerana itulah apa yang dituntut oleh Islam. Itu apa yang mereka percayalah. Dan yang paling penting sekali, sebelum yang terakhir, identiti Muslim sahih, identiti Muslim sahih ini mengangkat idea superiority Muslim. Dan yang paling penting, apa yang Bassam TV kata, masalah Islamisme yang terbesar adalah membuang sisi-sisi humanis Islam sehingga mereka ini menjadi ideologi yang authoritarian dan totalitarian. Maksudnya mereka ini tidak boleh dibantah, siapa-siapa yang berlawanan atau bercanggah dengan mereka, walaupun atas dasar ilmu yang benar, itu dianggap sebagai orang yang tidak Islam atau kurang Islam atau sesat dan sebagainya. Alright. Next. Islamis pada hari ini, apa yang kita hadapi. Nah, projek Islamisasi yang mencipta Islam birokrasi yang saban hari membesar dan meresap masuk ke dalam pelbagai sektor. Ini yang telah berlaku. Kita tidak boleh cakap Islamis adalah satu gerakan yang sepele-sepele, tidak. Kerana projek Islamisasi pada tahun 1980-an itu dan berlanjut sehingga 1990-an dan menyebabkan wujudnya birokrasi Islam yang membesar saban hari dan menjadikan di Islam yang organized, Islam yang diinstitusikan secara
besar-besaran dan semakin hari semakin besar dan masuk ke semua tempat, itu adalah basisnya daripada ideologi Islamisme tadi. Kerana kita harus ingat semula adanya mereka percaya bahawa dunia ini patut dinyah sekularisasi. Maksudnya apa yang tidak Islam itu wajib diislamkan. Nah, permasalahan kedua yang saya kira patut kita semua sedar adalah mereka ini sebenarnya dengan sebab infiltration tadi itu itu adalah sebagai modus operandi mereka. Mereka memasuki organisasi-organisasi hak asasi manusia dan undang-undang dan mempengaruhi polisi-polisi terkait dengan hak asasi manusia dan hak sivil. So basically that is a rising trend of anti-rights movement, and we have to remember they are not pro-rights. Diorang tidak percaya kepada hak asasi kemanusiaan kerana macam saya cerita tadi, secara dasarnya kemanusiaan yang superior itu hanyalah pada orang Islam yang sahih sahaja. Yang kedua, manusia mesti tunduk kepada apa yang diwahyukan oleh Tuhan, dan apa yang diwahyukan oleh Tuhan itu mengikut apa yang mereka tafsirkan. Justru mereka menjadi anti-rights kerana mereka percaya bahawa contohnya gender equality itu adalah idea liberal, mereka percaya bahawa LGBT itu adalah agenda barat dan sebagainya. Maka bagaimana mereka hendak mempengaruhi polisi-polisi dalam negara supaya tidak mengangkat hak-hak sivil semua orang selain daripada orang Islamis, itu adalah dengan cara memasuki organisasi-organisasi hak asasi manusia dan juga organisasi-organisasi sivil dan mempengaruhi dasar ataupun polisi-polisi. Nah, mereka adalah obstruction to our advocacy lah. Yang ketiga, mereka menggunakan, dan sekarang yang berlaku adalah mereka menggunakan naratif liberal dan progresif untuk bawa agenda mereka ke depan, seperti kebebasan bersuara, hak asasi manusia dan sebagainya. Tapi macam saya cakap tadi, mereka menunggang bahasa-bahasa ini untuk agenda mereka, instead of, they are not actually believing in it. Yeah, that's why you can see those people, ada yang sampai ke UN untuk cerita pasal SIDO dan sebagainya. That's what they are. And they can go to that extent. Okay, so itu sahaja daripada saya. Jadi saya stop share. Ada. Alright, terima kasih Saudari Huda. Jadi sebelum kita pergi kepada sesi bersama Saudara Muziru untuk sedikit intervention lah ataupun discussion pendek, dan seterusnya perbincangan bersama ataupun Q&A bersama penonton kita pada malam ni, saya ingin menanyakan satu soalan kepada Saudari Huda untuk menjelaskan lebih lanjut ataupun mengaitkan penjelasan Bassam TB ni tadi mengenai Islamisme dengan konteks kita di Malaysia, ya. Jadi dekat Malaysia pun seperti Huda selit-selitkan sikit sebentar tadi, kita ada pelbagai gerakan Islamisme terutamanya yang lahir secara pesatnya pada 1980-an sehinggalah sekarang ini. Jadi saya nak faham lebih lanjut lah gerakan Islamisme di Malaysia dengan ambil karakteristik ataupun penjelasan dari Bassam TB tadi dari segi gerakan Islamisme, ideologi Islamisme, kan. So sebab pertama dekat Malaysia ni kita untuk membawa discussion yang lebih kompleks lah, ya. Kat Malaysia ni kita ada lagi satu elemen selain Islam, iaitu etnik ataupun etnonasionalisme yang juga kita tengok merupakan satu combination dalam politik Islam di negara ini, kan. So maybe Huda boleh kupas sikit mengenai itu. Dan yang kedua, saya pelik sebab macam mana gerakan Islamisme di Malaysia bertahan dan ataupun Huda gambarkan sebentar tadi lebih kuat, terutamanya mendapat support daripada masyarakat grassroots, ya, terutamanya di luar bandar kemungkinan, kerana populasi di Malaysia hanya Melayu Muslim hanya 60% sahaja berbanding dengan penduduk
di Arab misalnya yang lebih 90% tu adalah yang Arab Muslim kan, ataupun yang Muslim lah, yang identified as Muslims. Jadi saya peliklah kenapa ini berlaku, dan Malaysia adalah negara yang terkesan dengan gerakan politik Islamisme, bukan negara yang mempelopori ataupun yang mencipta Islamisme ni. So macam susah nak faham kecelaruan di sini, ada identiti atau politik dan sebagainya. Jadi boleh tak jelaskan sedikit dalam konteks Islamisme dalam konteks Malaysia? Maksudnya Aizan nak tahu macam mana Islamisme itu berjaya mempengaruhi Melayu Islam kepada ketuhanan Islam tu. Itu ke? Boleh jelaskan sikit tak apa elemen etno-nasionalisme dalam gerakan Islamisme di Malaysia ini? Okay. Sejauh mana dia menyokong ataupun gerakan ni? Sebenarnya kalau ikutkan secara originalnya ya, gerakan Islamisme tidak percaya kepada ketuhanan bangsa mana-mana pun, atau ketuhanan bangsa Arab sekalipun. Sebab tu saya katakan tadi, apa yang Bassam TV sebut adalah ia adalah gerakan transnasionalisme, gerakan transnasional. Maksudnya melangkaui sempadan negara, melangkaui sempadan etnik dan sebagainya. Tetapi di Malaysia ini agak menarik kerana macam sepanjang saya membesar dalam dunia Islamisme ini, actually I need to explain to people lah. Sebenarnya saya boleh bercakap sendiri kerana pengalaman peribadi saya memang saya dilahirkan dalam keluarga Islamis, saya membesar dengan ideologi Islamis. Saya bersekolah di sekolah Islamis dan saya memang melalui fasa-fasa usrah dan indoktrinasi itu. Jadi saya cukup faham apa yang Bassam TV sebutkan. Dan alhamdulillah telah keluar daripada dunia itu. Tetapi saya nak cakap efek dia sangat besar, Izzat. Sampai sekarang saya masih lagi ada kesukaran untuk unlearn all those doctrine, macam contoh tentang Yahudi dan sebagainya. Masih lagi ada satu macam, you know, there's always a pessimism lah dekat dalam kepala saya, macam let's say, you know, melihat orang Yahudi tu sebagai sebatas manusia tu, macam it's really hard to learn that, because all over the years I have grow up, been growing up, saya diajar bahawa musuh kita adalah Yahudi. Okay, so the idea of like seeing them as a human being that has equal right as us, itu adalah sesuatu yang baru saya pelajari. Kerana macam mana you nak denounce Islamism is not easy. Okay. But this is actually problematicnya indoctrination tersebut, kerana dia betul-betul memang ada pengaruh yang sangat kuat dan memang memerlukan usaha yang banyak untuk unlearn all those doctrines and whatever have been indoctrinated in you. Okay? Kalau ikutkan sebenarnya dalam gerakan Islam itu tidak diajar ketuhanan Melayu dan sebagainya. Kerana mereka percaya bahawa yang aula ataupun yang prioriti itu adalah Islam. Sebab tu kita akan dengar Islamis akan bercakap, saya ni Melayu ke Islam? Saya Islam. Melayu nombor 2. Okay? Tetapi untuk perkembangan yang agak recent ini, sebenarnya barulah lagi sebenarnya. I think less than 10 years. It started in 2009 ketika ISMA take a twist turn kepada Islam Melayu tu, I think around 10 years lah. Okay? Apabila organisasi Islamis mengambil satu approach yang berbeza untuk menggerakkan agenda mereka dengan menyatukan bangsa dan keislaman. Jadi pada saya ia hanyalah sekadar strategi untuk meluaskan ataupun untuk advancing diorang punya agenda ke depan. Dan because it is appealing, and it's easy to gain power because of that. Yeah, we see whatever happen right now lah. Yang sebenarnya ajaran itu sangat bercanggah dengan apa yang telah diajar secara originalnya dalam buku-buku gerakan Islam. Kerana mereka sangat tidak percaya kepada ketuhanan mana-mana bangsa. Tetapi saya fikir disebabkan kalau macam Islamisme di Malaysia ini mengambil satu strategi yang berbeza untuk mengangkat ketuhanan bangsa. Sebab tu masa ISMA
mengambil naratif Melayu Islam, mengangkat naratif Melayu Islam, sebenarnya ia tidak disambut baik oleh gerakan-gerakan Islamis yang lain. Mereka sangat tak boleh terima sebab itu adalah perkara yang paling essence dalam menjadi seorang Muslim yang sahih itu. Kau punya identiti bangsa itu identiti bangsa itu sepatutnya berada di bawah identiti Islam. Ya, agak menarik untuk mendengar apa kita panggil adaptasi lah gerakan Islamisme ni di Malaysia dengan konteks di negara kita. Dan jangan lupa kita kalau dalam konteks legalnya Melayu Islam itu rakyat Melayu Islam itu didefine oleh constitution sebagai seorang Melayu yang yang lahir dan perlu memeluk agama Islam. Jadi di situ juga kita dapat boleh kupaskanlah bagaimana kombinasi etnik, ras ataupun dengan agama itu berkait rapat sekali. Jadi untuk meneruskan discussion pada malam ni, saya ingin menjemput saudara Muziru untuk menghangatkan lagi perbincangan pada malam ni. Mungkin because saudara Muziru pun amat giat sekali menulis macam-macam lah penulisan. Saya tak ada bio saudara Ahmad Muziru sekarang, tapi Ahmad Muziru merupakan seorang kita panggil penganalisa politik dan juga mengikuti perkembangan gerakan-gerakan Islamisme dan juga politik lokal dan antarabangsa. Silakan Muziru kalau ada respon ataupun kritikan. Okey, terima kasih kepada Aizat atas peluang yang diberikan, dan terima kasih kepada Huda. Sebenarnya Huda dah cerita dengan sangat jelas dan detail tentang Islamism itu sendiri. Tak ada nak hangat, Huda dah cukup hangat dah tu. Dia dah hangatkan keadaan. Dia hangatkan keadaan dengan wacana ni. Ini kalau Islamis tengok ni berdegup-degup jantung ni, nak marah ni. Apa yang Huda bawa, membongkar segala tipu muslihat, segala strategi mereka selama ni. Nanti lumpuhlah Islamis di Malaysia hari ini. Jadi okey. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Citizen Islam juga kerana bagi peluang untuk berbincang. Saya kira perbincangan malam ini satu perbincangan yang sangat menarik kerana mengupas satu projek yang jarang orang nak kupas secara terperinci tentang gerakan Islam sebenarnya. Islamism itu adalah, kalau kita nak secara masa mudahnya kita terangkan dalam bentuk gerakan Islam yang membawa satu wacana yang kononnya hendak membangkitkan semula semangat Islam yang telah hilang pada hari ini. Kenapa? Okey, kenapa datang istilah slogan Islam sebagai penyelesaian, Islam walhal, Islam dan sebagainya ini. Kerana kalau kita tengok secara kontekstualnya macam mana gerakan Islam ini wujud, kita akan dapat lihat bahawa kewujudan gerakan Islam ini wujud daripada keruntuhan Turki Uthmaniyah yang jatuh pada tahun 1922. Dan gerakan Islam pertama pada ketika itu yang wujud ialah Ikhwan Muslimin pada tahun 1928 yang diasaskan oleh Hasan al-Banna. Jadi konteksnya itu ialah gerakan Islam hendak reclaim izah mereka telah hilang disebabkan oleh keruntuhan Turki Uthmaniyah, kerana mereka beralam satu romantisme kesejarahan di mana kegemilangan Islam pernah wujud ratusan tahun yang lampau, bermula daripada era nubuah ke pemerintahan Nabi, pemerintahan para sahabat, kemudian kepada pemerintahan Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian kepada Turki Uthmaniyah. Dan apabila Turki Uthmaniyah jatuh, maka gerakan Islam ini wujud sebagai respon untuk reclaim balik. Dan itu adalah permulaan kepada Islam. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, apa yang berlaku hari ini ialah semangat keislaman yang dibawa oleh gerakan Islam pada puluhan tahun yang lampau itu berlanjutan sama sekarang, dan mereka tidak move on daripada ideologi yang
merasakan bahawa Islam ini telah semakin musnah, kita menghampiri dunia hari kiamat, orang Muslim ditindas. Itu naratif zaman kolonial yang masih berada pada zaman sekarang. Dan inilah yang dibawa oleh Bassam TV. Bassam TV tak nampak? Tenggelam. Bassam TV, Islam, yang mana Bassam TV mengupas dengan sangat tajam. Seperti sudah kata tadi, 30 tahun Bassam TV membuat kajian tentang Islamism. Selama 30 tahun itulah, kalau kita baca tulisan-tulisan beliau sangat keras mengkritik dengan Islamism. Dan dalam membaca Islamism and Islam ini, ada sekurangnya 3 konsep sebenarnya yang Bassam TV jadikan sebagai landasan untuk menganalisis tentang Islamism. Yang pertama, paling utamalah daripada yang beliau tidak tinggalkan konsep ini dalam tulisan-tulisan beliau lain, iaitu totalitarianism yang dirujuk kepada Hannah Arendt dalam bukunya The Origins of Totalitarianism, yang mana Hannah Arendt menulis buku itu sebagai satu analisis kepada Nazism dan Stalinism, tentang konsep politik yang bersifat satu parti yang dominan, yang menguasai satu negara, dan mereka tidak mahu ada orang lain yang boleh menguasai mereka, dan mereka menggunakan propaganda untuk doktrin kepada rakyat supaya mereka patuh kepada pemikiran ataupun polisi ataupun alegasi mereka. Jadi dalam buku Islamism and Islam ni, Bassam TV menggunakan konsep totalitarianism dengan ubah suai untuk relate, sebab konsep Hannah Arendt itu beliau mengkaji tentang state actor negara. Jadi Bassam TV menggunakan konsep tersebut untuk mengkaji non-state actor, iaitu gerakan Islam itu sendiri, untuk menunjukkan bahawa gerakan Islam ini, kalau mereka diberi peluang untuk memerintah negara, mereka akan menggunakan segala kekuasaan mereka dan menggunakan doktrin keagamaan untuk mempengaruhi rakyat, mempengaruhi masyarakat supaya patuh kepada mereka. Dan hal inilah saya kira menarik kalau kita silang rujuk buku Islamism and Islam ini dengan buku The Impossible State oleh Wael Hallaq. Saya kira tesis Wael Hallaq dalam The Impossible State itu sudah cukup sangat tajam, sangat mendalam untuk menganalisis apa masalah di sebalik negara syariah dan apa masalah di sebalik negara Islam. Dan Wael Hallaq telah mengkritik dengan sangat detail, terperinci, termasuk dari sudut ontologi ataupun sudut pegangan bagi orang-orang yang hendak menubuhkan negara Islam, yang menunjukkan bahawa negara Islam ataupun negara syariah sangat tidak logik untuk dilaksanakan pada era moden. Pada zaman negara moden ini, kalau ada orang mengatakan bahawa kita nak tubuhkan negara Islam, maka Wael Hallaq telah membuktikan bahawa dalam konteks negara Islam, dalam konteks negara moden, dengan sistem kenegaraan moden, maka sangat mustahil untuk ditubuhkan. Maka dia adalah satu utopia untuk menubuhkan sebuah negara Islam ataupun sebuah negara syariah. Maka inilah satu propaganda yang dibawa oleh golongan Islamis untuk membawa satu ideologi untuk menguasai negara dengan ideologi mereka tersebut. Jadi di sinilah permasalahan yang dibawa oleh Islamism, yang mana mereka menjadikan pandangan keislaman versi mereka itu yang satu-satunya jawapan kepada permasalahan masyarakat. Yang mana kata kalau kita tengok, macam Uda kata tadi kan, bahawa Islamism adalah satu ideologi yang terpisah daripada tradisi Islam, maka dapat dilihat kalau kita tengok, tak perlu kita tengok saja perbincangan antara golongan Islamis ini di Twitter ke, di Facebook ke, dalam soal hukum tertentu, soal apa-apa masalah tertentu melibatkan hukum hakam. Kalau dalam tradisi Islam sangat rencam, khilaf tu sangat banyak. Tapi bila sampai kepada mereka, mereka memegang pandangan ini semata-mata dan mereka impose pandangan tersebut kepada masyarakat untuk mereka terima. Contohlah dalam seperti apa yang dilakukan, yang kempen yang dibuat oleh Institut Islam tentang isu sunat wanita, sunat golongan wanita. Golongan Islamis
secara tradisinya sendiri pun sudah memegang satu pandangan yang tidak berbasiskan kepada tradisi Islam. Kerana dalam banyak kitab-kitab pun banyak saja yang masih kabur tentang isu sunat kepada kaum wanita, tetapi mereka masih memegang pandangan yang sangat ganjil dalam tradisi Islam dan mereka impose inilah pandangan yang paling Islami. Dan itu masalah golongan Islamis dalam mewacanakan keislaman dalam masyarakat, dan mereka mempertahankan satu wacana yang boleh sesuai dengan kondisi masyarakat dalam sebuah negara yang konservatif. Dan saya kira kalau kita tengok cerita yang ditulis oleh Karimah bin Nun dalam Your Fatwa Does Not Apply Here, Karimah bin Nun telah menulis dengan sangat tentang pengalaman hidup golongan masyarakat di beberapa buah negara seperti Algeria, Tunisia, Iran dan Afrika Selatan sebagainya, tentang macam mana gerakan Islamis ini yang menggunakan kekuasaan dan naratif mereka untuk memaksakan masyarakat ikut kepada cara mereka. Jadi seperti yang sudah bertanya tadi, yang Basam TV dijelaskan bahawa Islamis juga ada dua kelompok, itu Islamis institusi, Islamis jihadis. Dan kedua-dua ini walaupun berbeza dari submetod, Islamis jihadis lebih kepada keganasan, Islam institusi menggunakan metod demokrasi untuk mencapai kekuasaan, tapi kedua-duanya ini akhirnya kembali kepada, menurut kepada Basam TV, kembali kepada satu fragment totalitarism, iaitu mereka saja, versi mereka saja yang dilihat sebagai benar. Jadi dalam buku Islam ni, cumanya ini saya rasa ada beberapa perkara yang ini saya sudah gaduhkan dengan Huda beberapa 2-3 tahun dah, pasal betapa banyak benda sebenarnya yang saya rasa macam ada problematik sedikit dengan metod Basam TV dalam menulis tentang Islamism. Pertama, saya tak nak sentuh kritik sebab saya rasa hari ini kita lebih bincang kepada wacana debunk ataupun membongkar Islamism. Tapi cuma sebagai guideline, garis panduan ketika kalian membaca Islamism dan Islam. Pertama, saya kira perlu rujuk dengan sumber rujukan yang lain juga. Kerana dalam buku Islamism and Islam ini, Basam TV lebih banyak melontarkan idea, melontarkan analisisnya, tapi kurang daripada rujukan contoh-contoh, dan kebanyakan rujukan merujuk kepada penulisan yang ditulis oleh Hasan al-Banna ataupun Syed Qutb. Sedangkan dalam dalam Islamism yang mempengaruhi masyarakat hari ini, Hasan al-Banna dan Syed Qutb hanya 2 orang sahaja di antara lebih banyak ramai tokoh-tokoh lain yang lebih banyak mempengaruhi masyarakat, lebih banyak dibincangkan dalam usrah-usrah, antaranya teks-teks yang ditulis oleh seperti Fatih Yakan, teks-teks yang ditulis oleh Abu Alam Maududi ataupun Said Hawa dan sebagainya. Dan antaranya adalah juga teks yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Ar-Rashid, antaranya Al-Muntalaq. Yang mana teks ini adalah satu teks yang agak radikal sebenarnya, tetapi digunakan dalam usrah-usrah golongan Islamis. Yang mana teks ini agak keras dalam membezakan antara Muslim dan non-Muslim, ataupun kafir teruslah bagi mereka. Muslim, orang Islam dan orang kafir. Sehingga sampai wujud satu ideologi untuk jihad melawan kafir, dan kafir yang dirujuk oleh mereka itu non-Muslim. Itu yang bahayanya. Kafir dirujuk oleh orang Islamis dan non-Muslim, sehingga kan mereka menanam satu dogma, kalau orang non-Muslim memegang sesebuah jawatan, sama ada dalam organisasi ataupun negara, maka orang-orang Muslim akan tertindas, orang-orang Muslim, hak-hak Muslim akan dipelecehkan. Dan itu satu fahaman yang sangat bahaya, kerana dia telah menolak. Yang ini Wa'il Halak tekankan betapa tak logiknya untuk tubuhkan negara syariah, kerana kita hari ini berada dalam satu situasi kita berkongsi hidup dengan sesiapa sahaja, non-Muslim, Muslim, orang kaum-kaum yang berbeza. Jadi bila mereka menetapkan dogma bahawa kalau non-Muslim pegang pemerintahan negara, maka kiamat akan tiba, hak Muslim akan tertindas, itu satu pegangan yang sangat bahaya, kerana mereka tidak mampu untuk melihat bagaimana sebenarnya hari ini semua orang warga negara lahir di sini, belajar di sini, hidup secara silaturahim sesama jiran kita pun non-Muslim, tapi kita menggunakan agama sebagai satu tonggak
untuk mengatakan bahawa kalau orang ini pegang jawatan maka musnah negara. Sedangkan kalau tengok contoh-contoh Muslim berwibawa yang pegang pemerintahan hari ini, itu jugalah yang memusnahkan hak-hak orang Islam juga sendiri tanpa sedar. Tapi itu yang bahaya. Dan yang kedua, untuk membaca Islami dan Islam, saya kira kita perlu kritis. Kerana Basam TV lebih fokus kepada idea yang cenderung kepada ideanya itulah. Tokoh-tokoh ataupun pandangan orang yang cenderung sahaja. Jadi dia tidak ada wacana perbahasan, wacana akademik yang akademik di dalam bukunya itu. Jadi kita yang membaca ini, kita untuk saya sendirilah, saya tak tahu orang lain macam mana. Rasa macam ini pun salah satu propaganda. Ini pun salah satu propaganda untuk menghentam Islamism. Jadi sebagai saya, sedangkan beliau Profesor Emeritus, orang dalam akademik jawatan tertinggi. Jadi saya kira bila kita membaca Islam ni, kita perlu rujuk juga kepada pandangan-pandangan ataupun bacaan-bacaan yang boleh kontradik dengan Islamism dan Islam ini, supaya kita dapat satu penjelasan yang jelas. Dan antaranya kalau kita tengok dalam buku Islam in the Arab Awakening yang ditulis oleh Tariq Ramadan, beliau menulis dengan tentang sejarah Ikhwan Muslimin dan gerakan Islam lain, supaya kita boleh faham konteks mereka wujud itu macam mana. Macam mana mereka wujud dan apa reaksi mereka kepada konteks mereka itu. Jadi bila kita dapat konteks tersebut, maka kita baru jelas kenapa Islamism hari ini tidak move on daripada konteks gerakan Islam pun founder mereka pada zaman dahulu. Dan kalau kita tengok juga dalam buku Reasoning yang ditulis oleh Abu Elfat, saya kira ini satu buku yang sangat tuntas untuk membicarakan macam mana sebenarnya pertama, macam mana sebenarnya sejarah Islamism yang tidak bermula daripada Ikhwan Muslimin, tapi bermula jauh daripada tersebut. Bermula daripada kewujudan negara Saudi, kewujudan Muhammad Abdul Wahab, Wahabi, dan seterusnya, macam mana mereka ini memusnahkan tradisi Islam. Mereka memusnahkan banyak turus Islam di Hijaz sana, beribu-ribu turus dimusnahkan kerana mereka merasakan bahawa ini tidak selari dengan fahaman Wahabi. Dan kemudian muncullah apabila runtuhnya Turki Osmaniyah, maka Ikhwan Muslimin macam meneruskan satu legasi kepada sejarah panjang Wahabism dalam masyarakat yang ditulis, yang mana diceritakan oleh Khalid Abu Elfat. Dan beliau mengelaskan seperti Basam TV, Khalid Abu Elfat juga mengelaskan Ikhwan Muslimin dalam satu gerakan fundamentalis, gerakan yang hendak percaya kepada naratif mereka sahaja ini. Jadi saya rasa tak nak ambil masa panjang. Sebenarnya kalau bagi masa panjang banyak lagi nak bincang ni. Jadi cuma saya nak sebut ini Basam ini sudah tak sebut, saya sebutlah dalam penghujung bab Islamism dan Islam, Basam TV menawarkan satu alternatif kepada Islamism yang dipanggil sebagai Civil Islam. Cumanya dalam buku Islamism dan Islam ini juga Basam TV tidak menerangkan secara jelas apa yang dipanggil sebagai Civil Islam. Cumanya Basam TV merujuk kepada Azio Mardi Azra, tokoh Islam sosiologis di Indonesia, yang mana dalam satu konferen memang dan istilah ini juga Azio Mardi Azra menerangkan secara detail tentang Civil Islam. Basam TV menerangkan bahawa alternatif kepada Islamism adalah Civil Islam, iaitu Islam yang datang dari tradisi humanism. Itu saja Basam TV secara beritahu secara lebih kurang, tapi tidak menjelaskan secara lanjut Civil Islam itu apa. Jadi itu kelompokan yang dibawa dalam Basam TV dalam buku tersebut. Cuma secara rumusannya saya kira Islamism ini adalah satu ideologi yang mana Basam TV dalam satu makalahnya hendak menawarkan ataupun hendak mencadangkan supaya Islamism ini juga dimasukkan dalam silibus security studies, pelajaran keselamatan. Yang mana kalau dalam IR, Basam TV ini Profesor International, yang mana beliau merujuk kepada Barry Buzan, antara tokoh penting dalam International Relation IR, yang menggagaskan konsep security studies, konsep kajian terhadap keselamatan serantau sebagainya. Jadi dalam ini
Basam TV menawarkan bahawa Islamism perlu masuk ke dalam security studies kerana Islamism adalah satu ancaman berbahaya kepada bukan sahaja kepada ideologi masyarakat tetapi juga kepada keselamatan negara. Kerana bagi Pada Muziru, satu minit Basam lagi. TV yang ini boleh diperdebatkan. 1 minit ya, bukan 10 minit. Tak. Okey. Jadi Basam TV yang ini boleh debatable. Saya pun ada banyak benda juga bercanggah dengan Basam TV. Tapi dalam hal ini Basam TV menawarkan untuk Islamism dimasukkan dalam silibus security study kerana ideologi ini boleh memberi satu pengaruh ataupun menggugat kepada keselamatan masyarakat apabila mereka memperoleh kekuasaan. Sebab itulah Basam TV menggelarkan ataupun menganalisis mereka sebagai satu kumpulan, satu gerakan yang di bawah totalitarianism. Ya, maksudnya kalau mereka menguasai pemerintahan, maka mereka akan menggunakan propaganda dan sebagainya supaya mereka dilihat lebih benar dan rakyat tidak mempersoalkan naratif keislaman mereka bawa dalam naratif mereka. Terima kasih. Sebelum kita ada beberapa soalan di Zoom dan juga beberapa komen lah. Sebelum tu Hudas quickly respond kepada Muziru. Ada apa-apa point yang nak direspon? Cuma satu point je terkait dengan buku ni. Memang betul buku ni tak boleh dibaca bersendirian, mesti dibaca dengan buku-buku lain. Paling penting adalah pertama kena baca buku terkait dengan ideologi gerakan-gerakan Islam. Buku tu memang ada diletakkan sumber-sumbernya dalam Islamism and Islam. Ada juga kena cross refer dengan buku-buku seperti kalau macam saya merujuk pada ideologi. Jadi ada yang mengkritik ideologi secara tuntas, iaitu seperti tulisan Dr. Usama Al-Azhari menulis tentang Islam radikal, dan dalam buku Islam radikal itu ataupun dalam bahasa Arab dia Al-Haqqul Mubin fi raddi ala man tala'aba bid-din. Lagi teruk dia punya tajuk Arab dia. Hak kebenaran yang nyata ar-raddu ala man tala'aba bid-din. Mereka sanggahan terhadap mereka yang bermain-main dengan agama. Dalam buku itu spesifik Dr. Usama Al-Azhari mengkritik ideologi Islamisme bercanggah dengan Islam. Lepas itu kalau nak tambah lagi, ada satu wacana lain yang dibawa oleh Khalil Abdul Karim. Bukunya banyak mengkritik, bukunya banyak membawa satu cuba untuk membuktikan bahawa apa yang didakwa oleh Islamis sebagai Islam yang benar itu adalah tidak benar. Mereka percaya bahawa gerakan Islam percaya bahawa Islam ini adalah satu yang stagnan, sesuatu yang tidak boleh berubah dan mesti mengikut format ataupun bentuk yang seperti di masa lalu. Tetapi Khalil Abdul Karim membawa wacana tandingan untuk membuktikan bahawa apa yang didakwa oleh Islamis itu salah. Kerana ada faktor-faktor sosio-historis yang membentuk kepada agama Islam itu sendiri. Itu pun boleh dirujuk juga untuk melihat bagaimana kebenaran absolut yang dipercaya oleh Islamis itu terbangkang dan terbantahlah. Kalau daripada saya itulah. Baik. Okey, sekarang ada satu soalan dari penonton Zoom. Tadi lebih rapat mengenai kupasan kepada buku itu sendirilah. Sekarang ini lebih rapat mengenai, nak kaitkan dengan konteks gerakan Islamisasi di Malaysia, terutamanya di zaman moden ni lah sekarang ni. Boleh bagi pencerahan tak tentang infiltrasi oleh golongan Islamis dalam organisasi hak asasi manusia? Macam contoh dari sudut sejarah Islamisasi di Malaysia, kalau ada figura yang terkenal dalam masyarakat umum juga. Nak cakap kat sini ke? We should do a close meeting, but mungkin secara general lah. Kalau secara general, apa yang dimaksudkan tadi tu, infiltrasi tu? Apa maksud infiltrasi? Maksudnya mereka masuk dan menjadi ahli kepada gerakan-gerakan organisasi hak-hak asasi manusia yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia.
contoh macam saya bagi contoh je tau. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Okey. Kalau Suruhanjaya Hak Asasi Manusia itu advokasinya adalah untuk mengangkat hak asasi manusia, tetapi apabila ada berlaku kemasukan ataupun penyusupan Islamis sebagai one of the workers ataupun officers, you know, sometimes they can be the obstruction to the work that the Suhakam do. You know, this is just an example. It can happen also in other organisation. Itu hanya di Malaysia, tetapi di tempat-tempat lain juga sebenarnya memang sudah benda ini diperkatakan sekarang, iaitu bagaimana anti-rights movement ataupun anti-hak kemanusiaan, gerakan anti-hak kemanusiaan itu ahli-ahlinya menyusup masuk kepada gerakan-gerakan kemanusiaan dan menjadi penghalang kepada advokasi untuk mengangkat human rights. Itu maksud saya. Kalau saya nak sebut nama seorang-seorang kat sini, Ya, pasal macam Saudari Huda terangkan sebentar tadi, bagaimana Islamis institusi ini menggunakan institusi macam demokrasi, pilihan raya dan sebagainya untuk mendapatkan kuasa ataupun pengaruh. So macam inilah advokasi menggunakan, kita panggil apa, advokasi UPR report, United Nation untuk membuat Aizat ada pengalaman advokasi. sebab macam contoh di Geneva itu ada kan Islamis. Ya, jadi menggunakan inilah struktur demokrasi ataupun struktur barat ni untuk mengeluaskan kuasa. Baik, ada juga komen yang membalas soalan tadi. Ada beberapa gerakan di Malaysia daripada saudara Adika yang mengatakan bahawa menunggang naratif hak asasi manusia untuk menyebarkan Islamisme. Dan ada beberapa tokoh juga yang seperti diskusi kita dengan Dr. Maznah sebelum ni, macam mana Islamisme menyerap masuk dalam birokrasi Malaysia bukanlah lagi sebagai figura tradisional ataupun sebagai imam, tok kadi dan sebagainya, tetapi sebagai figura yang profesional, yang sebagai business person ataupun doktor, engineer dan sebagainya. Tetapi ideologi yang dipegang adalah Islamisme lah, politik Islamisme. Baik, itu adalah sebahagian daripada komentar. Baik, kita ada penonton yang ingin menanyakan soalan melalui audio. Silakan Zubi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. First of all, maaf kalau saya punya bahasa Melayu campur aduk dengan bahasa Inggeris. Ada masalah. Okay, this questions to Huda and if possible to Muziru. Now, based on my observations about your reading about tonight, about Basam TB and others scholars who happens to be male scholars, right? Is it possible that indirectly, secara tidak langsung, bahawa mereka-mereka ini, penulis-penulis Islam ini yang mengatakan tentang Islamis, who happens to me is a gatekeeper yang tak berlesen, but happens to be, is it possible like Basam TB and others writers that you mentioned just now, secara tidak langsung mereka mengatakan bahawa pemandangan atau pemikiran patriarki itu harus dihapuskan kerana ia berlandaskan pada pemikiran yang begitu kolot, kerana ia tidak memandangkan pada hak asasi manusia yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan Huda. Kalau ikut apa yang ditulis oleh Basam, dia sebenarnya Basam macam Muziru cakap tadilah, dia tidak menganalisis ke semua teks yang ditulis oleh Islamis. Dia cuma hanya menulis teks, dia cuma hanya menganalisis teks daripada Kutub dan juga Said Kutub dan Hasan Al-Banna yang utamanya. Abul A'la Al-Maududi ada juga disebut, tapi basically dia tak analyse semua teks. Jadi apa yang dia perhatikan, dia tidak dapat detect mana Islamisme meletakkan secara jelas mereka memusuhi kepada hak asasi perempuan ataupun ada meletakkan, kita kata perang gender tu ada kat situ.
dia tidak jumpa, tetapi dia ada quote ataupun dia ada cerita bagaimana macam contoh, saya tak ingat dia sebut Nawaz Saadawi ada beberapa aktivis perempuan yang memang struggle dia berlawan dengan Islamis dan juga gerakan-gerakan Islam kerana gerakan-gerakan Islam ini repress hak perempuan. Tetapi dia tidak menjelaskan secara lanjutnya tentang itu kerana dia cuma hanya menganalisis teks yang ditulis oleh 2 atau 3 orang figura ini sahaja. Tetapi sepatutnya yang sebab tu saya kata buku ini adalah pemula. Macam mana kita nak detect siapa Islamis, apa itu Islamisme dan juga gerakan Islam. Yang seterusnya yang sepatutnya kita beranjak adalah permasalahan-permasalahan yang dibawa oleh Islamis dengan cara fikir yang absolut dan absolutis dan totalitarian mereka ini. Dan ia dapat diperhatikan daripada rekod-rekod yang telah ditulis oleh banyak aktivis-aktivis hak perempuan dan juga scholar-scholar dan juga sarjana-sarjana Muslim sendiri yang melawan naratif-naratif Islamis yang sangat dangkal memeluk patriarki ini. Dan kalau kita perhatikan macam Islamis di Malaysia agak menarik walaupun mereka beriman bahawa akidah Islam itu tidak membenarkan perempuan berada di hadapan ataupun diangkat sebagai pemimpin lebih daripada lelaki, for example tapi yang menariknya adalah dan kebiasaannya mereka akan mengkebelakangkan perempuan. Yang menariknya adalah ada beberapa organisasi Islamis dan yang paling vokal sekarang pun macam contoh ISMA. Dia punya penggerak-penggerak depan dia tu banyak yang perempuan. Okay? Kalau pada PAS, dia tidak begitu. Dia masih lagi tradisional memegang bahawa perempuan tidak boleh berada di depan sangat, lelaki semua memimpin dan yada-yada. Tetapi sebenarnya ia tidaklah menjadi sesuatu yang pelik kerana mereka masih mengadvokasi perkara yang sama, iaitu hak kesetaraan antara lelaki dan perempuan itu tidak ada yang bercanggah dengan doktrin ataupun bercanggah dengan agama Islam. Itu yang mereka masih percaya walaupun mereka masih mengkedepankan perempuan, tapi mereka menggerakkan ataupun masih memperjuangkan idea yang sama dengan dulu. Cuma yang menarik adalah Islamis perempuan memang merebut ruang untuk mereka ke depan, dan antara orang yang pertama melakukan perkara ini adalah macam contoh Zainab Al-Ghazali. Zainab Al-Ghazali adalah Islamis di Mesir, seorang figura besar, dan memang dia berusaha bersungguh-sungguh untuk reclaim space perempuan dalam gerakan Islam. Tidak mahu terkongkong dengan peranan yang tradisional tentang perempuan. Tetapi sebatas masih lagi dalam kerangka konservatisme lah. Okey, baik. Muziro ada nak respon pasal tu? Untuk saudari Zubi tadi. Udah terangkan tu. Rasa udah dah terangkan tu, dah cukup lah tu. Okey. Baik. So kalau kita tak ada soalan lain, saya ada beberapa soalan lah yang sedia kat sini. So tadi banyak kali lah kita sebut dalam presentation pembentangan Huda dengan Muziro cakap mengenai mereka kita tak nak ada naratif us versus them. Them tu macam Islamis lah, they. Kita gunakan Islamis ni adalah satu kelompok yang besar, mengeneralisasikan Islamis ni adalah satu ideologi dan sebagainya. Walhal Islamis ni juga mempunyai kelompok-kelompok yang berbeza, ideologi, manhaj, operasi, gerakan yang berbeza, ada sejarah pergaduhan dan sebagainya kan. So di sini tadi Huda telah menjelaskan bahawa ada beberapa ideologi lah seperti ummah, jihad dan sebagainya yang menyatukan gerakan Islam ni. Jadi saya nak tanyalah untuk dibang lah ajakan-ajakan ataupun ideologi ni tadi yang berunsurkan politik, bukan agama bukan agama secara naifnya. Kenapa berlaku? Kalau kaitkan dengan Muziro punya pembentangan tadi,
ini adalah satu idea yang utopia lah, menggunakan terma-terma ni untuk ajakan penyatu paduan dan sebagainya. Kenapa masih berlaku pergaduhan dan sebagainya antara gerakan-gerakan ni? Itu satu. Lepas tu yang kedua, macam walaupun berlaku pergaduhan dalam gerakan Islamisme lokal dengan dunia ni, tapi kalau kita lihat macam bila Taliban ambil kuasa di Afghanistan tu, maka Islamis, tokoh Islamis ataupun gerakan Islamis ni sama-sama bangkit dan menyokong. So ada pergaduhan, tapi pada masa sama ada solidariti, ada penyatu paduan secara superficialnya lah. Jadi macam bagaimana, boleh tak respon sedikit? Huda? Muzir nak jawab dulu ke? Kenapa kerana mereka sendiri pun ada naratif negara Islam mereka sendiri. Kita ambil sebagai contoh Ikhwan Muslimin. Kemudian salah seorang ahlinya, tak silap Taqiyuddin An-Nabhani tak silap, yang tidak setuju dengan Hasan Al-Banna punya pemikiran, dan dia keluar daripada Ikhwan Muslimin, menubuhkan satu gerakan dipanggil Hizbut Tahrir, dan mereka lebih percaya pada khilafah, nak kembali kepada keislaman, pemerintahan versi khilafah zaman-zaman dinasti terdahulu, dinasti Islam terdahulu. Dan dia tak setuju dengan Hasan Al-Banna yang nak menggunakan saluran demokrasi untuk berkuasa. Sebab itu sampai sekarang Hizbut Tahrir ingin fokus kepada situ. Itu Hizbut Tahrir. Kemudian contoh perpecahan dalam kalangan beberapa gerakan Islam di Malaysia sebagai contoh, ada yang nak walak kepada ideologi kepada Ikhwan Muslimin, ada yang nak mengagaskan satu konsep Melayu Islam sebagai ideologi politik pembangunan negara, makna kata orang Melayu Islam sahaja yang boleh pegang kepada pemerintahan negara. Dan dan bagi mereka ini adalah satu konsep yang selari juga dengan Islam. Jadi sebenarnya di antara mereka sendiri pun mereka ada satu naratif negara syariah, negara Islam yang tersendiri, yang berbeza-beza. Dan ini yang menyebabkan mereka berbeza pada peringkat yang sangat teras, sangat core. Sebab itulah mereka boleh berpecah dan mereka saling bergaduh sama sendiri tentang nak capai kekuasaan tersebut. Sekali mereka semua nak capai kepada kekuasaan jugalah. Tetapi dengan naratif negara syariah yang mereka ideolog, mereka fikirkan yang berbeza antara satu sama lain. Jadi itu antara punca lah menyebabkan mereka bergaduh. Saudari Huda? Tapi balik semula pada apa yang saya cakap tadi kan. Sebab Islamis mempercayai bahawa mereka adalah pemegang panji Islam yang sebenar dan percaya kepada versi Islam paling benar. Nah, itu sendiri apabila apabila ada banyak gerakan Islam yang agak berselisih tentang cara, tentang metod, tentang bagaimana mereka mahu bergerak, apa yang mereka tidak persetujui, itu sebenarnya kalau kita perhatikan kan, mereka sendiri tidak akan menaikkan orang daripada gerakan jemaah lain untuk naik ke depan. Sebab apa? Balik kepada idea tadi. Balik kepada siapa yang pegang kuasa, mereka percaya mereka lah yang paling layak pegang kuasa. Sebab tu ada berlakunya, kita kata rivalry tu memang ada. Dan ada usaha-usaha untuk menjinakkan rivalry ini supaya tidak membungkamkan agenda negara Islam ataupun pendirian Islam dalam negara itu, dengan macam contoh ini setakat yang maklumat dalaman yang saya tahulah, ada usaha macam contoh organisasi-organisasi yang intimak ataupun yang berafiliasi dengan Ikhwan Muslimin di Mesir itu, ada berlaku usaha untuk menyatukan, dia bukanlah menyatukan, idea ni dia want to unite lah all of the Ikhwani punya jemaah supaya tidak bertentang dan juga supaya bersatu. Tetapi tapi last sekali mereka pun terpaksa bersetuju bahawa
masing-masing tidak mampu untuk mengikut cara dan gerak kerja yang masing-masing kerana memang mereka tidak selesa untuk mengubah modus operandi hanya kerana untuk duduk bersama, tetapi saling menyokong tu ya. Sebab tu sebab tu bila tadi kan pasal Taliban tadi tu, walaupun macam saya cakap tadi, walaupun di Malaysia kita tidak ada Islamis jihadis yang jelas, kita banyak simpatisan kerana kita ada banyak Islamis institusi kan, Islamis institusi. Jadi cara berbeza, tapi bila orang di sana naik kan, Taliban itu naik, mereka akan berikan sokongan. Tetapi mungkin di sini ceritanya akan agak berbeza. Kalau katakanlah satu gerakan Islam yang mendapat kuasa, gerakan Islam lain mungkin tidak suka, because of that rivalry itself lah. So there's definitely irony. Tapi inilah masalah apabila agama dipusatkan kepada pola pemikiran kuasa. Itulah dia. Baik, kita dalam 10 minit terakhir perbincangan pada malam ini, mungkin saya ingin mendapatkan beberapa pendapat lah untuk faedah masyarakat yang kita di Malaysia ni kan masih berkenaan dengan Taliban lah, kerana itu adalah satu isu semasa dan boleh dikaitkan dengan masalah-masalah lain jugalah. Jadi kat social tadi Aizat tanya kenapa, pasal Taliban tadi saya ada nak sebut satu benda. Sebenarnya kenapa mereka semua menyokong dan menerimanya dengan baik, kerana apa? Kerana di tempat-tempat lain termasuklah di Malaysia, negara Islam itu belum lagi dapat ditegakkan. Justru dekat Afghanistan itu hadaf yang utama ataupun tujuan yang utama Islam didirikan dalam negara itu sudah tercapai, maka definitely menimbulkan rasa sekurang-kurangnya kalau aku tak dapat buat, orang lain boleh buat, so that kind of where the solidarity comes. Baik, masih berkenaan dengan perkara yang sama, jadi tapi lebih kepada kaedah pemikiran lah ataupun pembacaan politik untuk masyarakat di luar sana. Kerana apa? Sebab melalui pembentangan Muziru dan Huda sebentar tadi, bila ada penglabelan Islam terhadap suatu benda sahaja, ia secara cepat mendapat ketaatan, kepercayaan daripada orang ramai kan. Jadi termasuklah dalam isu Taliban ini, bagaimana mereka ada menggelarkan diri mereka sebagai sebuah gerakan Islam dan memperjuangkan daulah Islamiah juga kan di Afghanistan, walaupun mereka sejak selepas perang Afghan Soviet War lagi, dan mereka juga pernah memerintah Afghanistan beberapa period lah, duration yang tertentu. Tapi macam mana kita nak ajar masyarakat kita untuk tidak melihat sesuatu itu bila dah label Islam, terutamanya dalam bab politik, maka kita just percaya bulat-bulat. Macam apa kaedah pemikiran yang lebih baik dalam membaca politik? Kalau kita perasan, sebenarnya pada kali ini saja sebenarnya tiba-tiba kita dikejutkan bahawa ramai orang menyokong Taliban. Sedangkan sebelum revolusi media sosial, Taliban memang antara gerakan yang ditolak oleh ramai orang, termasuk Islamis sendiri, kerana radikalnya mereka dan banyak kekejaman yang mereka lakukan. Tapi peliknya, saya masih memerhati kenapa tiba-tiba bukan saja di Malaysia, saya tengok di India pun sama. Tiba-tiba ramai menyokong Taliban kali ini. Dan cumanya saya punya sedikit nak analisis sedikit je lah sebelum saya jawab soalan Izzat tu. Saya nampak kebanyakan mereka menggunakan kebanyakan mereka menyokong Taliban kerana hendak berseberangan, bertentangan dengan imperialisme US. Kerana barangkali mereka sudah muak dengan politik US yang menggunakan sebarang naratif untuk menghalalkan mereka untuk menyerang negara-negara lain.
Dan jadi barangkali apabila Taliban yang dilihat sebagai wira kepada Afghanistan untuk membebaskan daripada imperialisme US, maka mereka menyokong Taliban dan mereka cuba whitewash segala perkara kejahatan Taliban sebelum sekarang. Jadi kalau spesifik kepada konteks Taliban yang sangat terkini ni, saya pun susah nak jawab kerana saya pun masih mengkaji di mana datangnya pemikiran yang sebegini tiba-tiba. Cumanya saya fikir kalau nak bagi saranan, perkara pertama ialah kita yang faham ataupun mengkaji isu-isu yang macam sebegini perlu memperbanyakkan wacana melawan naratif yang mainstream tersebut. Contoh kita bicarakan soal sejarah Taliban, politik Taliban dan sebagainya ini. Saya spesifikkan Taliban kita bicarakan soal spesifik Taliban, macam mana ideologi mereka, macam mana cara movement mereka dan bagaimana, dan bongkar balik, tengok balik sepanjang mereka memerintah Afghanistan sebelum sekitar penghujung pertengahan 90-an sehingga awal 2000 sebelum US datang datang serang balik Afghanistan dan menjajah balik Afghanistan. Kita boleh tengok macam mana sebenarnya ideologi Taliban pada ketika itu. Dan kemudian ada naratif mengatakan bahawa sekarang inilah neo-Taliban, iaitu Taliban yang sudah berubah, yang lebih pragmatis, yang lebih memahami percarauturan politik antarabangsa. Sebab itulah kita tengok sebelum Taliban menawan Kabul di Afghanistan, Taliban berjumpa dengan Presiden China, Taliban juga berjumpa dengan Presiden Rusia, dan setelah Taliban menawan Afghanistan, dua negara ini antara yang menyokong kuat kepada Taliban. Jadi itu semua adalah satu benda-benda yang banyak sisi kita perlu lihat, dan pewacanaan ini perlu diperbanyakkan untuk melawan naratif media sosial yang sangat mainstream kepada tersebut. Dan kalau kita lihat media-media yang cuba menceritakan tentang masalah Taliban, confirm komennya teruk menghentam. Saya tengok berita harian ke apa benda utusan yang cuba macam Taliban menyekat pergerakan wanita sebagainya, teruk komen-komen itu sebenarnya. Dan memang perlu ada perlawanan naratif di media sosial juga. Kerana kita tidak cukup sekadar menulis atau berforum, tapi pendekatan-pendekatan yang interaktif juga perlu diperbanyakkan supaya masyarakat menerima satu maklumat dan kefahaman yang lebih betul daripada masyarakat. Benda ini sangat susah sebenarnya, sebab bila sudah jadi satu mainstream, kita nak lawan balik, kita akan lihat sebagai itulah devil lah, kita jahat lah. Tapi nak mahu tidak mahu perlu juga dibawa wacana tersebut, kerana lama kelamaan orang akan mula melihat sedar tentang masalah mereka ini. Baik, Huda, untuk saranan. Kalau saya pula, sebenarnya apa yang jadi sekarang, kita melihat ramai rata-rata orang menyokong, dan apa yang mereka tulis itu adalah alhamdulillah syariah Islam tertegak di Afghanistan dan sebagainya. Ini yang saya kata, Islamisme dan juga gerakan Islam telah memberi pengaruh yang besar bagaimana masyarakat kita melihat apa itu Islam. Kerana mereka claim Islam yang benar tu bentuknya itu. Kan? Jadi sebab itu apa yang masyarakat kita pandang, keislaman itu sebenarnya dia rencam pandangan tentang, let's say for example, hukum hudud itu pun perbincangan secara fiqah hanya tidak dibentangkan kepada awam, tidak diberikan kepada awam, itu bukanlah sesuatu yang absolut. Contoh lagi, undang-undang syariah itu kita tidak fahamkan kepada rakyat ataupun kepada masyarakat apa itu undang-undang syariah sebenarnya, supaya dan apabila kita tidak terangkan secara meluas dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat awam, iaitu bahasa Melayu lah terutamanya sebab ini orang Islam kan, dengan cara yang bersungguh-sungguh, menyebabkan mereka tidak tahu apa alternatif lain untuk memandang bagaimana keislaman ini seharusnya dilihat, dan dia tidak ada cara untuk mereka mengetahui tentang perkara ini. Jadi saya kira ini adalah masa yang sangat penting, dan saya banyak kali ulang, Islamisme patut dibicarakan, konservatisme patut dibicarakan,
Dan wacana-wacana keagamaan, contohnya terkait dengan fiqh dan sebagainya, patut dibawa ke hadapan dengan bahasa yang dipertuturkan oleh rakyat kebanyakan, supaya mereka tahu bahawa Islam yang dibentangkan kepada mereka selama ini tidaklah satu-satunya yang absolut, tidaklah satu-satunya yang paling benar, dan Islam yang dibawa oleh golongan Islamis ini sebenarnya orientasinya adalah konservatisme dan juga Islam yang berpusat kepada kekuasaan dan tidak bermasalah untuk menindas hak kemanusiaan orang. Jadi memang cabaran kita adalah mengangkat sisi humanisme dalam Islam kerana naratif itu telah dibungkus awal oleh golongan Islamis, oleh golongan gerakan Islam, kerana mereka telah meletakkan, oh ini Islam, ini bukan, ini liberal, ini kafir, ini sesat. Maka we have to come forward and talk about this in the language that the masses understand. Supaya mereka faham sebenarnya apa yang dibawa oleh Islamis itu bukanlah sesuatu yang sebenar-benarnya tepat dan memang sangat berbahaya kepada manusia. Ya, betul. Berbalik kepada tadilah pencerahan daripada awal tadi, kerana masyarakat perlu faham apakah itu gerakan Islamisme. Bila gerakan Islam ini dicampur adukkan, agama dicampur adukkan dengan politik, maka ianya bukanlah sesuatu yang naif dan kita tak boleh percaya bulat-bulat. Kita kena mengamalkan pemikiran yang kritis dalam membaca politik, memberi sokongan dan sebagainya. Dan juga untuk menutup tadi nak kaitkan dengan Muziru tu, Barat dan Islam kan, pemikiran macam binary thinking macam ni yang kita perlu elakkan, kerana tak semestinya bila kita tolak Taliban maka kita menyokong Barat. Tidak semudah itu. Kita boleh mengkritik dua-dua pihak dan menyokong hak rakyat Afghanistan itu sendiri, dan itu juga terpakai di Palestin, di Malaysia dan sebagainya. Bukanlah kita nak menyokong rejim yang menggunakan cara authoritarian ataupun totalitarian menentang rakyat mereka sendiri, menggunakan sistem yang kejam. Jadi saya rasa ini adalah discussion yang berat tetapi agak menarik, dan perkara ini perlu dikupas, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembentang kita pada malam ini, Saudari Huda, dan juga discussion kita Ahmad Muziru. Tapi sebelum kita berpisah, ada poll yang kita nak tayangkan untuk mendapat pendapat penonton kita di Zoom pada malam ini. Silakan membuat undian. Jadi boleh share lagi, boleh share dengan kawan-kawan ataupun keluarga mungkin intipati mengenai buku ini ataupun buku ini sendiri. Saya tak pasti kalau buku ini sudah diterjemah dalam bahasa Melayu. Muziru ataupun Huda kalau tahu? Ada Islamisme dan Islam terjemahan Indonesia lah, tapi Malaysia tak terjemah lagi. Kita tunggu Muziru terjemah sampai habis. Baik, tapi untuk maklumat tambahan lain mengenai buku ni, kalau tengok dekat YouTube pun banyak kupasan daripada organisasi ataupun inilah YouTubers di Indonesia sebenarnya. So kalau yang malas nak baca buku tu ataupun yang nak tahu dulu, boleh tengok, boleh search lah kat YouTube. Baik, itu sahaja saya rasa untuk kali ini. Saya rasa terima kasih banyak-banyak kepada penonton di Facebook dan juga di Zoom. Itu sahaja. Saya harap semuanya akan berjalan lancar. Saya doakan semuanya baik-baik belaka, terutamanya dalam keadaan sekarang ni, kes COVID-19 di Malaysia semakin 24,000 atas, kematian pun semakin meningkat. Jadi saya ingin mengucapkan supaya kita sama-sama jaga diri dan tanyalah khabar kepada kawan-kawan, keluarga dan sebagainya. Jadi setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.